Dalam perjalanan hidup ini, kita sentiasa singgah di perguruan. Bagi setiap langkah yang kita atur dan setiap tapak yang kita tinggalkan di perguruan ini, ada ilmu yang kita kutip bersamanya. Di sinilah perguruan formal saya bermula. Berguru dengan guru yang penyabar dan penuh dedikasi dalam membina asas pengetahuan dan karakter diri. Perguruan diteruskan di sini, dididik dengan penuh tanggungjawab. Guru sentiasa berikhtiar melakukan yang terbaik untuk anak didik. Ilmu boleh dipelajari di mana-mana. Sebagai anak kampung, pengembaraan perguruan diteruskan ke sini. Di kota perguruan ini, saya mengutip ilmu bukan sahaja dalam bilik darjah dan di asrama, tetapi juga di hutan belantara, di lurah dan puncak bukit, di lautan luas dan di padang kawan. Kembara perguruan saya diteruskan hatta ke hari ini. Perguruan dengan niat yang ikhlas demi menuntut ilmu merupakan perguruan yang paling bermakna kerana ilmu yang dikutip akan sentiasa lekat di sanubari. Ingatlah, ilmu yang dikutip walaupun secebis tentu ada guru yang menyampaikannya. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan Agenda Awani lebih 10 tahun sejak Awani bermula sentiasa menyokong institusi perguruan dan guru-guru kerana tanpa guru siapalah kita. Dan setiap 16 Mei kita meraihkan semua guru yang ada di Malaysia, sama ada yang masih aktif bertugas maupun yang sudah pun bersara. Dan hari 16 Mei ini juga sangat signifikan kali ini kerana ini kali pertama mana-mana guru di dunia pun bertugas di era pandemik. Era pandemik ini menyaksikan dunia pendidikan itu berubah mungkin untuk selamanya. Kalau mengikut data Forum Ekonomi Dunia ataupun World Economic Forum, seluruh dunia 1.2 bilion kanak-kanak ataupun pelajar yang terbabit terpaksa berada dan belajar dari rumah. Di Malaysia bagaimana pula, dan sempena Hari Guru dengan temanya Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Ini yang saya nak berterima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Habibah binti Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Sejak Januari pelantikan saya belum pernah dapat berbual dengan Dr. Habibah, jadi saya amat berbesar hati hari ini. Assalamualaikum Dr. Habibah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Ya, tentunya antara institusi kerajaan yang paling sibuk adalah institusi pendidikan, terutama sebagai barisan depan pendidikan menghadapi pandemik ini. Jadi mungkin saya nak tanya yang itu dulu kepada doktor. Bagaimana pandemik ini yang sekian lama pun isu pendidikan sentiasa antara paling mencabar dalam diskusi di Malaysia, bagaimana pula ditambah di era yang tak pernah kita hadapi ini, era pandemik ini, doktor? Tapi kementerian sentiasa cakna dalam memastikan supaya walaupun kita dalam keadaan PKP dan murid tidak pergi ke sekolah, tapi kita masih perlu memastikan bahawa murid tidak ketinggalan dan mendapat pendidikan yang berterusan dan dalam keadaan yang selamat. Ya. Oleh itu, kementerian telah pun sediakan garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran semasa PKP. Garis panduan ini menggariskan peranan dan tanggungjawab pentadbir, guru, ibu bapa dan murid untuk memastikan penyampaian pengajaran dan pelajaran yang berkesan walaupun bukan berada di sekolah tetapi di rumah masing-masing.
Jadi guru boleh menggunakan pelbagai pelantar dalam talian serta media sosial yang bersesuaian untuk merancang dan juga untuk memberi arahan, tugasan, kerja rumah. Dan guru boleh merujuk kepada pelantar pembelajaran yang disediakan sama ada oleh Kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri ataupun pejabat pendidikan daerah dan sekolah ataupun pelantar pembelajaran lain yang bersesuaian. Jadi pelantar pelajaran yang disediakan oleh KPM, contohnya MOEDL, menyediakan pautan kepada Google Classroom, Microsoft Teams untuk tujuan pengajaran dan pelajaran, buku teks digital, video, pengajaran pembelajaran, EduWeb TV, Cikgu Tube, serta pautan aplikasi membantu pengajaran dan pembelajaran. Dan kita juga mengambil kira bahawa akses kepada teknologi komunikasi serta internet yang terhad dalam kalangan guru dan juga murid. Jadi guru bolehlah menyesuaikan keadaan pengajaran dan pembelajaran ini mengikut keperluan dan juga keadaan sedia ada ini dengan contohnya kalau tidak ada internet boleh juga menggunakan aktiviti pembelajaran dalam buku teks, buku kerja, buku ulang kaji, buku aktiviti. Dan selain itu Kementerian juga ada kerjasama dengan RTM menyediakan slot program TV pendidikan di saluran TV OK mulai 6 April dan juga di Astro mulai bulan Mei ini. Jadi slot TV pendidikan ini menayangkan pengajaran dan pembelajaran daripada guru-guru pakar dalam memastikan murid mendapat akses kepada bahan pembelajaran. Jadi ada pelbagai saluran, pelbagai kaedah yang digunakan supaya murid tidak ketinggalan walaupun dalam situasi yang mencabar ini. Maknanya ini normal baru ya doktor. Jadi dalam era normal baru ini bagaimana pula dengan sambutan Hari Guru? Tentunya tak boleh berhimpun di satu tempat dan ramai-ramai pergi ke situ lagi dah. Jadi apakah perancangan untuk tahun ini? Kerana doktor ada nombor yang lebih tepat, tapi saya melihat lebih 400 orang guru yang ada di 400,000 orang guru yang berada di Malaysia ini. Bagaimana kita mahu meraihkan mereka? Malah kita juga mahu meraihkan guru-guru yang mungkin sudah bersara pun. Kerana sekarang menentang pandemik ni semuanya penting bagi kita. Ya. Sambutan Hari Guru pada kali ini jatuh dalam suasana negara dan juga seluruh dunia masih lagi menghadapi penularan wabak COVID-19 ini. Jadi kita akur dengan nasihat Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Tiada sebarang perhimpunan besar-besaran diadakan bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Jadi biasanya sambutan Hari Guru dimulakan dengan gerakan masa #Terima kasih Cikgu pada bulan April. Dan pelbagai program sempena Hari Guru diadakan pada pelbagai peringkat supaya boleh membina ke arah sambutan di peringkat kebangsaan pada 16 hari bulan Mei. Jadi pada tahun ini Hari Guru akan disambut juga pada 16 hari bulan Mei tetapi dengan pendekatan yang berbeza. Sambutan akan dibuat tanpa aktiviti yang melibatkan perhimpunan seperti Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan yang diadakan pada tahun-tahun sebelum ini. Namun, Hari Guru tetap kami raikan sebagai tanda menghargai sumbangan, jasa, bakti dan pengorbanan para guru. Hari Guru pada tahun ini akan disambut secara maya dalam talian, selaras dengan normal baru seperti yang dikatakan tadilah. Jadi kita kena sesuaikan diri kita dengan kebiasaan baharu ini. Sebagai permulaan, pelancaran tema Hari Guru telah pun dilaksanakan semalam melalui rakaman video pendek yang disediakan oleh Kementerian. Doktor, berguru demi ilmu bina generasi baharu ni
sekarang semuanya nak baru, normal baru kerana kita tidak ada pilihan. Kalau kita macam dulu, virus ini boleh menyerang dan meletuskan lagi jangkitan dan sebagainya. Jadi penjarakan sosial, semua ini bermula dengan kefahaman dan kefahaman itu berasaskan ilmu. Untuk menghadapi virus ini, kita perlu gunakan ilmu sains, ilmu teknologi, epidemiologi contohnya. Doktor sendiri dulu lulusan bidang sains sebelum masuk dalam bidang perguruan. Jadi kalau doktor boleh sentuh tentang peranan itu. Kerana kita tidak mahu hanya mendiskusikan Sambutan Hari Guru ini sekolah dan guru sahaja. Tapi guru ini penting sebagai tokoh dalam masyarakat itu juga. Dan tentunya lebih 400,000 guru ini juga, mereka juga terdedah kepada PKP dan PKPD, bergantung kepada di mana mereka berkhidmat misalnya. Jadi pandangan doktor dalam perkara ini. Betul. Jadi kalau dikaitkan dengan tema itu, setiap tahun biasanya dalam kita memilih tema Hari Guru, kita memberi fokus kepada guru itu. Tapi tema pada kali ini kita sesuaikan dan mengambil kira keadaan mencabar yang kita hadapi dengan penularan wabak COVID-19 ini, di mana kita memberi tumpuan kepada berguru demi ilmu. Jadi apa yang kita hendak fokuskan itu adalah kepada kecintaan kepada ilmu itu dalam konteks pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak semestinya berlaku di sekolah, ia boleh berlaku di mana-mana dan daripada sumber yang pelbagai. Tetapi tentunya dalam keadaan pendidikan formal itu, maka guru itu adalah seperti yang tadi disebut tokoh ataupun tok gurunya ataupun sifunya, ya, untuk murid mempelajari ataupun menimba ilmu itu. Jadi tema ini menunjuk kepada peranan guru dalam memperkasakan keilmuan dan juga profesionalisme diri bagi membina generasi baharu Malaysia yang dapat memenuhi matlamat falsafah pendidikan negara. Juga guru ini kita kira sebagai insan yang sentiasa dahagakan ilmu dan tidak jemu memperlengkapkan diri dengan pelbagai pengetahuan, kemahiran dan juga nilai sejajar dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Sebab kita tahu ilmu itu knowledge ataupun pengetahuan itu berubah dengan sangat pantas bila kita ada teknologi digital, ya, bila kita ada ledakan maklumat, ya, maka guru juga perlulah sentiasa memperkembangkan diri masing-masing dan memperbaharui, mempelajari ilmu yang baharu supaya apa yang diajar itu relevan dengan kaedahnya yang juga relevan. Jadi peranan guru ni sangat luas yang bukan saja terbatas dalam daerah persekitaran mereka, tetapi juga merentas ruang lingkup dunia global tanpa sepadan. Jadi usaha untuk melahirkan generasi baharu dalam persekitaran yang lebih mencabar ini memerlukan supaya guru kita sentiasa peka dan responsif terhadap sebarang perubahan dan juga perkembangan yang berlaku di sekitar mereka. Dalam hal ini guru perlulah bersikap terbuka, prihatin dengan perubahan dan juga keperluan dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, dengan wujudnya norma baharu ini, guru perlu menguasai ilmu dan teknologi digital bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran murid itu kekal relevan dan bermakna buat anak didik mereka. Dan bagi murid pula, tema ni menyatakan pentingnya untuk murid mempelajari sesuatu ilmu dan kemahiran itu dengan ikhlas. Kerana keikhlasan ini akan memudahkan ilmu itu diperolehi, difahami dan seterusnya digunakan untuk memberi manfaat dalam kehidupan. Oleh itu, rasa kecintaan kepada ilmu yang diperolehi akan melahirkan insan atau generasi baharu yang lebih kukuh ilmunya, jati dirinya dalam mendapati kehidupan yang semakin mencabar ini.
Kita aminkan semua yang doktor katakan itu. Kalau itu semua terjadi, negara kita insya-Allah akan bergerak maju ke depan. Saya nak rehat sebentar diskusi ini, doktor. Tapi saya nak jual dulu soalan. Antara soalan yang mungkin tidak pernah ditanya kepada doktor adalah, doktor dulu mengajar jadi guru di sekolah di Selangor dan juga di Kedah. Kerap kali akan orang yang masuk mentadbir dikatakan tidak merasai denyut nadi di akar ubi. Tapi doktor ada pengalaman ini. Jadi bagaimana sekarang apabila doktor melihat dari titik pentadbiran di atas, bagaimana empati kepada guru-guru yang berada, kerana PKP ini semua terjadi dengan pantas, kita tidak sempat nak bersedia dan terus kita berhadapan dengannya. Ibu bapa juga tidak pernah bersedia untuk membantu guru dari rumah kerana semua terperangkap di rumah. Bagaimana dengan mereka yang kurang akses pada internet? Kita tahu 30 ke 40% itu tidak ada peranti dan sebagainya. Jadi semua ini saya nak minta pengalaman doktor, kerana doktor pernah berada di barisan depan perguruan. Tentunya doktor melihat sendiri pada ketika itu dan kini boleh bayangkan bagaimana mereka terpaksa mengharungi semua ini dengan sekelip mata. Itu kita bincangkan selepas ini, kerana di rumah cikgu tidak boleh menegur ibu bapa dan yang lain ekosistem itu. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Agenda Wani. Kita masih meraihkan semua guru di Malaysia sama ada masih aktif maupun dah bersara. Saya ingin terus bersama kembali Dr. Habibah. Dr. Habibah tentu masih boleh ingat lagi bertugas di sekolah di Selangor dan di Kedah, mungkin itu boleh digunakan untuk berfikir bahawa bagaimana pelaksanaan. Di atas kertas kadang-kadang polisi nampak cantik, tapi ini tentang soal masyarakat, fail setiap student ataupun pelajar itu berbeza, itu ibu bapa lagi, komuniti dan sebagainya. Jadi mungkin saya berikan sedikit imbauan kepada kami dan mungkin hubungkan dengan bagaimana doktor sekarang melaksanakan polisi. Ya, saya rasa pengalaman saya sebagai guru dan juga kemudiannya sebagai penyedia petang sedikit sebanyak membantu membawa realiti apa yang berlaku di sekolah itu ke peringkat kementerian ini. Ya. Di kementerian ini kita banyak membuat dasar, membuat perancangan, ya, analisis berasaskan data untuk membuat keputusan tentang apa-apa perkara berkaitan dengan pendidikan. Tetapi akhirnya kebanyakan daripada perancangan atau dasar itu akan turun semula kepada peringkat akar umbi dan tak larilah daripada sekolah, yang hasilnya kita hendak lihat dari segi pembelajaran murid itu. Ya. Maka pengalaman dan juga konteks dari segi apa yang berlaku di sekolah itu adalah amat penting. Jika tidak, orang akan kata kita ni tak berpijak di bumi nyata lah, tak mengambil kira realiti yang berlaku di peringkat sekolah itu. Maka apa-apa yang pengalaman itu adalah amat penting untuk membantu dari segi kita mengubal dan juga merancang di peringkat kementerian ini. Sebab akhirnya ia akan digunakan di peringkat sekolah itu juga. Ya. Dan di peringkat kementerian ini juga kita ada pegawai-pegawai yang juga mempunyai pengalaman, sama ada mereka dulunya pernah di sekolah sebagai pengetua atau pengetua ataupun mereka pernah di PPD ataupun di JPN. Ya. Dan realiti itulah, pengalaman itulah juga yang dibawa ke kementerian ini dan membantu dari segi membawa realiti itu dalam kita merancang dan melakukan sesuatu. Tapi dalam keadaan situasi COVID yang mencabar ini, rasanya kita mempelajari dan mengambil kira semua perkara-perkara yang baharu yang kita tidak alami sebelum ini. Tetapi kita menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Kita menggunakan nasihat-nasihat daripada Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan, dan dengan gabungan kepakaran-kepakaran yang ada inilah
kita gunakan untuk menjaga keselamatan dan juga kesejahteraan guru dan juga murid kita. Contohnya, kalaulah kita tidak dibenarkan untuk buka sekolah lagi dan kita tidak boleh melakukan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka, apakah kaedah lain yang boleh digunakan pakai? Ini dipikirkan dengan mendalam di peringkat kementerian. Kita telah pun ada teknologi digital, kita telah ada pun pembelajaran menggunakan pelantar-pelantar digital kita. Tetapi bagaimana dia bukan lagi berlaku di sekolah tapi berlaku antara guru dan murid yang berada di luar daripada sekolah, di rumah masing-masing. Jadi itu adalah satu perkara yang baharu. Dan juga jika guru itu tidak bersama dengan murid, walaupun berdepan tapi tidak bersama, siapakah yang akan mengawasi, yang akan membantu dari segi pembelajaran murid itu di rumah? Tentulah kita mengharapkan ibu bapa yang bukan sekadar membantu menyemak kerja-kerja yang dilakukan oleh anak masing-masing, tetapi bagaimana boleh membantu anak-anak mereka dalam sesi pembelajaran tersebut. Jadi ini juga adalah satu peranan yang baharu mungkin bagi setengah ibu bapa, bagaimana mereka membantu anak-anak bersama dengan guru supaya tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Doktor, jelas ketika persekitaran itu tidak membenarkan guru bersama dengan anak-anak murid mereka, pedagogi misalnya mungkin perlu memasukkan tarikan lain. Kerana dalam situasi terkawal bilik darjah, guru itu mengawal semua suasananya. Tetapi di mana guru berjauhan hanya dalam talian, sentuhan peribadi, komunikasi antara insan itu tidak seperti berada dalam kelas. Jadi bagaimana mungkin cara pembelajaran dan pendidikan itu juga akan perlu berubah pedagogi misalnya? Adakah itu antara yang sedang diperhatikan dengan giatnya? Tentunya. Saya bukan saja dari segi pedagogi, tetapi bila kita nak menguruskan dari segi pembelajaran daripada rumah ini, kita kena fikirkan bagaimana kita nak mengatur supaya pembelajaran ini tidak bertindih. Contohnya antara satu cikgu dengan cikgu yang lain jika dia mengadakan satu sesi pembelajaran yang interaktif melalui Microsoft Teams contohnya ataupun online learning contohnya. Kalau ada 2-3 orang guru yang sasaran muridnya yang sama, tentulah murid itu mana satu yang dia akan mengikuti pada sesuatu masa itu. Jadi penyelarasan perlulah berlaku di peringkat sekolah supaya pertindihan itu tidak berlaku. Jadual waktu contohnya tidak bolehlah mengikuti jadual waktu biasa yang digunakan di sekolah. Tetapi mungkin memerlukan penjadualan yang berbeza. Begitu juga rancangan kerja guru itu juga mungkin berbeza kerana dia perlu mengatur sesi-sesinya dengan muridnya dengan cara yang berlainan. Dan selain daripada pengurusan itu, seperti itu, tentunya kaedah itu akan berbeza kerana guru tidak boleh berhadapan dengan setiap orang murid itu mungkin pada sesuatu masa, tetapi tetap menjadikan pengajaran dan pembelajaran itu menarik perhatian murid. Kalau kita tengok dari segi rancangan TV pendidikan, kita menggunakan guru-guru yang pakar untuk mengendalikan sesi-sesi rancangan tersebut. Dan juga aktiviti-aktiviti dirangka khusus supaya ianya dapat menarik perhatian murid untuk kekal mengikuti pembelajaran itu melalui saluran TV kita. Jadi betul seperti yang dinyatakan, pedagogi yang digunakan itu juga memainkan peranan untuk menarik perhatian murid untuk terus mempelajari. Doktor, tapi ini Hari Guru, maka saya berikan peluang 30 saat terakhir untuk Doktor raikan beratus ribu guru yang masih aktif, beratus ribu lagi yang sudah pembesara untuk 30 saat untuk Doktor. Jadi untuk lebih 460,000 orang guru yang masih aktif, tak termasuk lagi yang bersara itu, saya mengucapkan selamat Hari Guru buat semua warga pendidik, sama ada yang masih berkhidmat ataupun yang telah bersara. Jadi tak lengkaplah jika saya tidak memberi sedikit harapan saya
sebagai Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia ini kepada para guru sekalian. Jadi guru perlulah sentiasa memahami dan juga menghayati peranan serta tanggungjawab sebagai seorang pendidik. Ya. Dengan ini guru bukanlah sekadar mengisi jawatan tetapi memikul satu tanggungjawab yang berat dalam mendidik dan juga melahirkan generasi baharu negara. Jadi sebagai pendidik, guru perlu mempunyai accountability ke atas penyampaian komitmen kita untuk mendidik anak murid. Jadi semangat ini perlu walaupun dalam keadaan yang mencabar ini. Kami bersetuju dan kami sama-sama mendoakan semua itu ya. Doktor, terima kasih banyak. Itu saja masa yang ada untuk Agenda Awani dan untuk semua yang berada di rumah termasuk ibu bapa saya, pesara guru. Selamat Hari Guru dan bersama kita bawa generasi baru.